الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk sama-sama kita melangsungkan pengajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita tengok pada hadis yang ke-34. Baca hadis. Dalam perawi hadis itu ada seorang bernama Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, termasuk salah seorang daripada rijal jarah wa ta'dil. Dan ilmu berkaitan dengan hadis, di sana ada satu ilmu, iaitu ilmu berkenaan dengan jarah dan ta'dil. Jarah maknanya mentajrihkan orang, ta'dil maknanya mengadilkan orang. Maknanya orang yang terlibat dalam ilmu hadis, orang yang terlibat dalam ilmu hadis, mereka mesti bersedia untuk ditajrih dan ditakdil. Ditajrih maknanya disebut tentang ketidakelokkan dia. Ditakdil disebut
tentang keelokan dia. Sebagai contoh, perawi hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak pantang larang yang dia kena jaga. Tujuannya ialah untuk pengesahan sesebuah hadis itu dikatakan sahih ataupun sebagainya. Cukuplah cacat sesebuah hadis kerana satu orang perawi itu ingatannya tidak begitu elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana ingatan dia tidak begitu elok, maka hadis itu akan turun darjat. Daripada hasan, daripada sahih turun kepada hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalaulah lebih daripada itu, sebagai contoh, dia tak berkepiah, hadis tu akan ditolak daripada awal lagi. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berkaki ayam, tak pakai kasut, pun sama juga. Maka demikian juga dalam bergaul dengan binatang. Sebagai contoh, satu masa Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengar kata ada seseorang yang dia ada meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari pergi cari orang tu. Imam Bukhari perjalanannya begitu jauh nak pergi jumpa orang tu. Bila sampai di kampung tu, di negeri tu, kemudian cari kampung orang tu, orang kenal. Bila ditanya berkenaan nama orang sekian-sekian, kenal ataupun tak, orang kenal. Maka orang tunjuk rumah dia. Bila Imam Bukhari sampai di rumah orang tu tengah bagi makan kuda. Orang tu tengah bagi makan kuda. Jadi Imam Bukhari tengok, sewaktu mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pegang rumput nak bagi ke kuda tu. Bila kuda nak ambil, dia tarik. Dia buat main dengan kuda tu. Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu membatalkan untuk mengambil hadis daripada orang tu. Sebab orang tu dikira tidak ada thiqah. Kalau binatang pun dia boleh buat macam tu, buat main-main, tentu dia boleh bermain-main dengan hadis Rasulullah. Jadi maknanya orang tu nanti kalau disebut tentang nama dia, ditajrih, dikatakan tidak thiqah dan sebagainya. Mana diburukkan dia untuk orang tahu kata dia tidak layak untuk meriwayatkan sesebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka Imam Yahya bin Sa'id ialah termasuk dalam ulama yang pakar dalam bahagian mentajrih dan juga menta'dilkan seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Di antara karamah Imam Yahya bin Sa'id, 40 tahun khatam Al-Quran hari-hari. 40 tahun khatam Quran hari-hari. Ni karamah dia. Tuhan bagi meri masa sehingga dia boleh menghatam Al-Quran hari-hari selama 40 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah bermimpi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tertulis di bajunya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita mimpi, termasuk ini ialah mimpi-mimpi yang baik. Bertulis di baju dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mimpi pakai baju putih, serba putih, baju, serban, jubah dan sebagainya, serba putih. Ataupun orang mimpi kita dengan pakaian yang warna putih, semua putih. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu di antara mimpi-mimpi baik
Maknanya pakaian ialah merupakan takwil kepada agama. Maknanya orang tu agamanya sangat baik. Jadi kalaulah pakaian warna putih pun Sayyidina Muhammad sudah memberi makna. Lebih-lebih lagi di pakaian itu bertulis Bismillahirrahmanirrahim, iaitu tertulis dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Imam Yahya bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum matinya diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala 10 tahun bahawa telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan aman pada hari kiamat esok. Allah dah beritahulah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan dia berguru dengan Imam Ahmad dan Ibnu Mu'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan Ibnu Al-Madini, iaitu ni di antara ulama-ulama hadis yang besar dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan. Imam Yahya bin Sa'id ni yang belajar kat dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ialah Imam Ahmad, Imam Ibnu Mu'in, Imam Ibnu Al-Madini. Jadi mereka bertanya dia berkenaan dengan ilmu-ilmu hadis dalam keadaan dia dirasakan haibah dan dirasakan gerun kepada dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa diceritakan hal ahwal ni? Untuk memberitahu pada kita, begitulah selayaknya kita dengan guru kita. Dengan guru ni, bila mana kita meletakkan dia tersangat tinggi, maka timbullah haibah dalam diri kita kepada dia, gerun kepada dia. Jadi kalau kita rasa gerun, rasa haibah dengan dia, jadi mudahlah kita mendapat ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita buat dia macam kawan kita, susahlah kita nak mendapat ilmu pengetahuan. Itu je maknanya. Nak cerita mudah dan senang, payah ataupun tidak menuntut ilmu itu terletak kepada macam mana kita merasakan guru kita di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu dia sangat di kalangan para ulama ada yang berdoa sehari semalam, ya Allah Tuhanku, Engkau tolonglah jangan perlihatkan aku keaiban guruku. Minta jangan Allah tunjuk kat dia keaiban gurunya. Pasal apa? Sebabnya kerana bila mana kita melihat keaiban guru kita, takdir kita akan turun. Maknanya penghormatan kita kepadanya akan turun. Bila mana penghormatan kita kepadanya turun, jadi ilmu kita pun akan hilang keberkatan. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sampai begitu para ulama mereka nak meletakkan guru mereka di tempat yang tersangat tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala an Hisham bin Hassan. An Hisham bin Hassan. Hisham bin Hassan ni, dia pula ialah murid kepada Al-Imam Ibn Sirin. Di antara ulama-ulama hadis iaitu Al-Imam Hisham bin Hassan. Gurunya ialah Muhammad ibn Sirin. Siapa dia Muhammad ibn Sirin? Ni adalah seorang ulama yang sangat mahir dalam ilmu mentakwil mimpi. Sampai ada satu kitab Tafsirul Ahlam li Ibn Sirin. Tafsir mimpi
yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Sirin. Al-Imam Ibn Sirin radhiyallahu taala anhu mengambil ilmu mentakwil mimpi daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar mengambil ilmu mentakwil mimpi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mimpi ini maknanya dia satu ilmu dan dia boleh ditakwil. Tapi kita, kalau kita nak ilmu kita, kalau kita nak mimpi kita ditakwil, jangan sembarangan. Sebab mimpi ini dia seperti benda yang terbang. Bila mana ditakwil, walau macam mana sekalipun takwil orang, dia akan berlaku. Sebab itu jaga-jaga. Jangan sembarangan kita minta orang mentakwil mimpi. Jumpa kawan di kedai kopi, entah boleh takwil mimpi anak. Mimpi apa? Kita pun bagi tahu, kita pun cerita mimpi. Dia pun takwil siap. Benda yang hak tak sepatutnya terjadi akan terjadi dengan sebab takwil. Sebab itu kita, kalau kita tak pandai dalam ilmu takwil mimpi, bila orang cerita mimpi, kita kata macam ni ya, khair, khair, khair. Atau bahasa kita, elok tu, baik tu. Jangan pandai-pandai. Baik. Macam mana kalau kita mimpi di malam hari? Adakah sama macam mimpi di siang hari? Selalunya kita mimpi malam hari. Dan kadang-kadang ada orang mimpi di siang hari. Kata ulama, mimpi di siang hari lebih jelas. Mimpi di siang hari lebih jelas. Dan mimpi juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang bukan mimpi pun dia panggil merepek. Bila kita mimpi, bila kita cerita mimpi, hang ni bukan mimpi, ni hang merepek. Orang Kedah kata merepek. Merepek ni mimpi yang tak boleh ditakwil. No, masalah Sayyidina Muhammad merapu mimpi hang. Jadi begitu masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Dan kita tahu mimpi ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana yang mimpi benar, mimpi mana yang tidak benar. Okay, mimpi ni macam ni, dia ada daripada Allah, ada daripada syaitan, ada disebut dengan hadithun nafsi. Hak tu merepek. Hadithun nafsi tu daripada Allah, mimpi baik. Daripada syaitan, mimpi buruk. Macam mana situasi kata kalau mimpi buruk? Bangkit, jaga-jaga tidur, berpeluh, bersimbah, terketak-ketak. Baik, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ludah belah kiri 3 kali. Pura-pura aja dengan sungguh. Sungguh kena kawan nanya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu, mimpi buruk tu dia ludah, tuish, kena kawan sebelah. Kesian kat dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau tidur pula sambung lagi mimpi tu? Alih tempat tidur. Kalau orang tua-tua, kalih bantai. Kalih bantai. Pun sama juga. Kalau tak mau pindah tempat tidur, jadi kalih bantai. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pura ludah di sebelah kiri 3 kali. InsyaAllah mimpi itu tidak memudaratkan kita. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita ni subhanallah, kalau bermimpi, mimpi baik, ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau mimpi buruk, tadi kita buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala anil Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu ialah di kalangan ulama, kibar ulama us-salaf. Dia ialah ulama hadis. Dia termasuk juga dalam ulama tasawuf, dan termasuk juga di antara ulama-ulama dalam bidang fiqh ataupun fuqaha. Imam Hasan Al-Basri dulu ni dia ada
mazhab. Dia ada mazhab. Cumanya mazhabnya tidak kekal. Yang kekal hanyalah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana mazhab boleh kekal? Hak empat ni kekal. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak murid itu menyambung, murid demi murid, menyambung sampai ke hari ini. Mazhab Al-Hasan Al-Basri berhenti sebab anak murid tidak menyambung. Jadi kalaulah anak murid menyambung, tentulah ada mazhab Hasan Al-Basri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala an Abdullah bin Mughaffal qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Abdullah bin Mughaffal, seorang sahabat Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Telah menegahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut melainkan selang-selang. Tarajjul ni bukan sekadar menyikat, tapi mengurus rambut. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita tarajjul. Tarajjul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengurus rambut melainkan jangan selalu. Maknanya jarang-jarang ngurus rambut. Urus rambut ni macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hari ini ni hari-hari shampoo. No, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa Nabi kita melarang? Kalau dulu meminyakkan rambut. Mana hari-hari minyakkan rambut. Baik. Pasal apa? Sebab Nabi larang kalau kita bertumpuan sepenuh kepada rambut, jadi kita akan mengabaikan urusan ibadat. Prihatin sangat rambut. Jadi kita ni bukan sekadar rambut, muka, rambut, apa segala. Menyebabkan waktu yang patut beri berlebih kepada taat jadi kurang. Itu benar rambut saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada orang lebih daripada tu. Rambut, kuku, baju, seluar, kain. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka tentulah itu lebih patut diberi perhatian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman kita duduk ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bukan setakat rambut, rumah, kereta, gerek, motor. Maknanya banyak sangat kita bagi tumpuan kepada yang tidak sepatutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya masa sangat penting. Umur sangat berharga. Bagi perhatian kepada taat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah yang Nabi kita peringatkan. Taib. Jadi subhanallah, jangan habiskan banyak sangat masa kepada dunia. Bagi tumpuan lebih taat, masa kepada taat. Macam kita duduk di pondok ni. Salah Sayyidina Muhammad. Duduk di pondok ni tempat yang paling baik. Tempat yang kita duduk. Kalau kita duduk di rumah kita, salah Sayyidina Muhammad, duduk di rumah kita. Rumah kita ni rumah besar. Bila main duduk di pondok, Allah salah Sayyidina Muhammad, rumah kita tu halui. Jadi kita tu taklah nak kena tengok rumah naik atas, sapu sampah seminggu sekali. Hari-hari tak mampu lah. Salah Sayyidina Muhammad. Nak kena tengok pokok bunga, pasu bunga, ayam. Ada ayam tak? Bela ayam kat sini? Salah Sayyidina Muhammad. Tak ada. Ada kadang-kadang bela lembu. Apa segala. Sudahlah masa tu lepas lah. Masa di pondok ni, masa mengaji, amai. Ngaji amai. Dan duduk di pondok ni bagi duduk rukun damai. Jangan buat pasal kelih orang tu, kelih orang ni.
jealous dengan orang tu, jealous dengan orang ni, tak ada masa. Masa kita duduk depan, masa kita ni nak habis dah. Ibarat lampu ataupun pelita, sumbu nak habis dah, nak padam dah pelita tu ibarat. Masa hak dulu, hak kerja habis masa banyak tu dah lepas dah. Terus duduk fikir-fikir dah, tinggal dah. Jangan duk teringat pula masalah Sayyidina Muhammad nak belah cucu, tak payah. Bagi orang belah, bagi anak belah. Terus duk fikir-fikir lah, ni kena belah diri sendiri. Berdoa biar Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur dalam taat. Tapi jangan bagi panjang sangat. Bila panjang sangat, esok jadi buruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW, Tuhan bagi mati, Tuhan bagi Nabi kita wafat umur 63. Tu sangat-sangat elok. Ala Sayyidina Muhammad. Kita ni subhanallah, minta jangan bagi tua sangat. Tua sangat tu Nabi kita berdoa. Minta jangan sampai ke peringkat haram dia panggil. Ha ni ha simpul tu. Bukan, kalau ha tu lain makna dia. Ha simpul itu haram. Haram tu maknanya tua bangka. Tua ni subhanallah, kalau tua macam tok-tok di belakang, makcik-makcik belakang ni, tua yang anak sayang. Betul tak? Duk mai lama-lama hari pondok tengok mak. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kadang-kadang mai ambil mak balik rumah. Tapi lama tua sangat, mungkin ketika tu anak-anak kata bila lah nak pi mak ni. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, anak ni, anak zaman moden ni, anak hari ni jaga-jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi anak-anak ni Ustaz pesan, esok bila mana kamu mendewasa, esok kamu jaga mak kamu bagi elok, jaga ayah bagi elok. Jadi bagi perhatian pada mak ayah sungguh-sungguh. Esok bila kamu tua dapat anak, anak kamu jaga kamu pula. Bila kita buat tahiran kat mak kita, kita tak peduli kat mak ayah kita, esok anak kita buat sama macam kita buat kat mak ayah kita. Tuhan bagi cash di dunia ni, Tuhan bagi sebiji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Kalau mak ayah suruh masalah Sayyidina Muhammad, tak ada tak ada bangkit langsung buat. Jangan duk kata nanti sak mak, nanti sak tu tak ada. Kalau mak panggil nama, jawab kata ya, ya tu bangkit pi. Bukan ya tak pi lagi, tu panggil ya tak ada titik. Ya ni pi terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Esok anak-anak buat sama kat kita, insya-Allah. Jaga. Sebab tu Nabi kata birru abaakum yabirukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu pada mak ayah kamu, nanti anak-anak kamu pula akan berbuat baik kepada kamu. Ustaz pernah tengok anak-anak hantar mak-mak ayah ke rumah orang tua-tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni cerita beberapa tahun dulu. Ketika tu Ustaz masih muda lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat qiyamul lail kepada orang tua-tua di sebuah rumah orang tua-tua. Habis qiyamul lail, ustaz yang bawa tu dia kata jom kita ustaz, kita pergi tengok orang tua-tua. Bila ustaz pergi, masalah Sayyidina Muhammad ni pesan pada anak-anak ni. Bila ustaz pergi tengok masalah Sayyidina Muhammad, kesian orang tua-tua. Duk atas katil pun ada, hak bawah katil pun ada. Pakai pampers, seluar pun tak pakai, kain pun tak pakai, berpampers sahaja. Tergolek atas katil salah Sayyidina Muhammad. Ni janggut semua putih macam baby, cuma bezanya depa dah ada janggut putih. Kesian. Patut yang urus dia anak dia, tapi pitak dia mah orang tua tak ambil tahu. Dan kata pegawai tu, dia kata ustaz, depa ni hantar anak, hantar ayah depa mai ke rumah orang tua-tua ni, depa tak mai dah. Salah Sayyidina Muhammad. Tak mai dah. Salah Sayyidina Muhammad. Nak mai ataupun nak tukar nama.
tanah. Jadi bila nak tukar nama baru mai suruh ayah sign. Lepas tu tak ambil tahulah. Kalau telefon masalah Sayyidina Muhammad bagi tahu kata ayah dah mati. Depa kata apa? Minta tolong urus. Kami ikut ya. Tak mau tengok dah muka ayah, tak mau tengok dah muka mak. Ni anak-anak di akhir zaman. No? Jadi anak-anak tu mungkin lepa rasa tak apa. Tapi esok broda berpusing lepa tua esok anak-anak depa akan buat sama macam tu juga. Birru abaakum ya birrukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu pada mak ayah kamu, nanti anak-anak kamu akan berbuat baik pada kamu. Masya-Allah. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita-kita yang ada mak ayah, yang kita-kita yang dah ada anak, mungkin yang ada anak dah kahwin masalah Sayyidina Muhammad, bercucu dah barangkali, kita boleh tengok Allah balas sama. Macam mana kita buat hari itu kat mak ayah kita, begitulah anak-anak buat kita. Depan mata sebelum kita mati kita tengoklah. Ada satu orang tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Satu orang tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tengok satu orang pakar motivasi. Dia bercakap dalam video. Dia kata dia bercakap tentang mak ayah ni, dia sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata dia tak salahkan anak-anak dia sebab dia ni buat yang sama pada mak ayah dia. Dia cerita. Dia kata dia susah sangat hari ini anak-anak nak telefon dia. Susah sangat anak-anak nak telefon, tak ambil tahu hai dia. Satu masa masalah Sayyidina Muhammad, dia cerita masalah Sayyidina Muhammad. Dia balik pada luar negeri. Turun di airport, dah telefon anak dia, tolong ambil sat, ayah bawa barang banyak. Sampai di airport, anak dia tak mai pun. Dan dia tak salah pun anak dia, sebab dia kata dia macam tu, dia tak peduli pada pak ayah dia dulu. Dia pun naik kereta balik, salah Sayyidina Muhammad naik taksi airport balik. Sampai di rumah baru anak dia telefon. Dia dah kecewa lah. Bayangkan sepanjang jalan tu macam mana perasaan ayah ni. Tapi dia pujuk diri dia, aku dah macam mana? Aku buat macam tu kat mak ayah aku hari tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni anak aku buat aku macam ni. Jadi subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita ni alhamdulillah bila duduk di pondok ni kita dah bahagia rasanya. Sallallahu Sayyidina tu tengok belakang tu macam bahagia nampaknya tu. Bila duduk di pondok ni bahagia. Sebab kita boleh tumpu kepada ibadat kita. Baik. Cuba tengok Yahya bin Mu'in. 40 tahun khatam Quran hari-hari. Duduk belakang tu boleh tak khatam Quran hari-hari? Tak boleh kan? Boleh tak khatam Quran 3 hari sekali? Maknanya sehari 10 juzuk. Soalan Sayyidina Muhammad boleh pergi. Mana sembang jangan banyak. Kalau sembang banyak, tak boleh buat. Soalan Sayyidina Muhammad. Maknanya Quran banyak, sembang banyak dah. Dari dulu sampai lah. Sembang dengan Tuhan pula. Baca Quran bagi banyak. Pak Sumit waktu dia muda-muda, dia kata dulu dia khatam Quran 3 hari sekali. Tapi lah tak larat dah, dia kata dia khatam Quran 5 hari sekali je. 5 hari sekali je. Mana 6 kali 6 juzuk sehari. Boleh buat? Boleh insya-Allah. Maknanya 5 hari khatam Quran. Sehari baca Quran 6 juzuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni untunglah pada orang yang baca Quran dia mahir. Maknanya dia mahir baca Quran. Tapi kalau tak mahir, kalau kokak tak boleh pilih. Ada Sayyidina Muhammad bagi banyak. Subhanallah. Baik. Nabi kita SAW melarang kita bagi tumpang pada rambut. Mengurus rambut sampai murus rambut ni bukan lama pun. Sayyidina Muhammad no. Tapi Nabi laranglah. Maknanya jangan bagi masa banyak kepada dunia.
Ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah ala Sayyidina Muhammad. Macam mana nak urus supaya kita tak berdunia banyak, jadi kita pandai-pandai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu saya duk impi tu. Saya nak buka pondok, namanya Pondok Modern Darsa. Pondok Modern Darsa ni hak dalam kepala otak saya ni, saya nak buka pondok orang tua-tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang orang tua-tua tak perlu masak nasi. Nasi orang lain masak. Di sini masak nasi sendiri kan? Bila orang lain masak, masalah Sayyidina Muhammad, kita tak perlu masak. Bahkan saya nak buat pondok saya tu ada housekeeping. Orang mai cuci bilik kita macam hotel. Proses kita ni buat apa? Kita mengaji beramai, mengaji beramai, mengaji beramai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Pondok kita tinggal macam tinggal hotel, duduk di hotel tu orang cuci bagi elok semua. Ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita baca Quran saja. Kita semayang saja. Kita zikir saja. Time makan masalah Sayyidina Muhammad, pergi ambil ya. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Ada orang kata, Ustaz, kalau orang masak macam tu lah, tahu-tahu lah, bukan kadang-kadang tak sesuai dengan selera kita. Itu yang saya nak. Makan tak banyak sangat. Kalau dia kira nak makan, tak ada meramai. Sesuai dengan selera, makan sikit. No, sesuai dengan selera, makan banyak. Jadi subhanallah, kita ni tak perlu fikir makan dah. No. Kita ni Tuhan bagi sampai masa ni banyaklah Tuhan kerot kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina. Dulu ni ayam nombor 1. Ada orang macam tu. Lah nak kuih tinggal ayam tak mau lah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dulu ni banyak favorite, makan tu makan, semua benda makan. Sampai lah ni subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad, tak apa boleh makan lah sebab geraham semua cabut habis lah. Sallallahu Sayyidina. Ni gigi depan pun tak kuat dah, ni nak tongkat takut patah gigi pula. Makna apa? Tuhan kata cukuplah makan. Sakat mana aku bagi, sakat tu yang makan. Amai hang kena banyak. Tu ajak kita. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Kita ni subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, jangan sampai satu masa kita tak boleh baca Quran, kita nak baca Quran tapi tak boleh baca Quran dah. Hari ni walaupun kita pakai spek, kita boleh baca Quran lagi. Tapi waktu ni tak perlu baca Quran ni. 3 hari sekali, hari 10 juzuk. Tak peduli orang, aku nak baca Quran ya. Ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak masak ni sebenarnya makan masak. Salah Sayyidina Muhammad. Orang Melayu ni bukan boleh makan macam Arab. Paling kurang sejam kot. Masak nasi, nak buat gulai, goreng ikan. Salah Sayyidina Muhammad. Paling kurang 40 minit bah. Jadi masa tu buang banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ni kita nak cepat-cepat. Nak baca Quran pula. Nak baca Quran pula. Nak baca Quran pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak suruh tuk makcik-makcik di belakang tu baca Quran sampai rasa manis di mulut ni. Pernah ke? Salah Sayyidina Muhammad. Zaman salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, masalah Sayyidina Muhammad, mereka pulul baca Quran sampai rasa manis di mulut. Sampai lepas kata, hai batai apa kita ni? Pasal apa batai? Manis ni. Baca Quran sampai rasa manis di mulut. Ni buat sebelum mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan baca Quran banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai rasa wangi. Tak pernah lagi Ustaz. Baca. Sampai Tuhan bagi karamah dengan sebab Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah pergi satu pondok orang tua-tua. Pondok tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk sungguh pondok tu sampai bertahun. Daripada masuk tak reti baca Quran, ataupun Quran baca tak lancar, sampai lancar. Sampai dapat sanad Quran.
daripada guru Quran sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini orang-orang tua tu dah mula jadi penghafal Al-Quran. Hebat juga Allah no. Ni anak-anak yang hafal Quran. Tu hafal Quran 6 juzuk dah hafal Quran. Bukan hafal buta tu. Ada tasmi', ada pengulangan, murajaah. Ada apa ni masalah Sayyidina Muhammad, apa orang panggil? Taib. Jadi begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi makna bila kita dah boleh sedap dengan Quran, tak apalah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, baca Quran sampai jadi Quran candu. Boleh tak faham? Sampai mencandui Al-Quran. Faham bahasanya tu? Sampai ketagih baca Quran. Tu bahasa saya. Sampai ketagih baca Quran. Dapat. Kalau dah dapat ketagih baca Quran, mati tak apalah. Habislah. No? Tapi bila belum sampai masa tu kena buat 10 sungguh. Sembang tak payah banyak. No? Masa bersembang ada masa dia. Duduk dalam pondok baca Quran, baca Quran. Letih tidur. Salah senang. Bangkit sihat baca lagi. Allahu akbar, salah senang Muhammad. Nak sembang petang-petang boleh Quran petang-petang kalau selalu bacalah. Nak baca Quran pula petang tu mudarat balik mata kita. Usah baca petang-petang. Hal lain pada tu baca Quran. Ada orang tua-tua duduk pondok dia tak faham. Waktu saya duduk di dalam pondok tu, salah senang Muhammad. Orang tua-tua ni dia satu peringkat umur ni tak tahulah. Kita pun tak apa pi ketua lagi walaupun tua dah. Salah senang. Orang kata bila mai tua ni tidur jadi kurang, betul ke? Betul ke? Bukan tengok aku betul tak tahu. Kalau tidur kurang bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Duduk di pondok ni tidur tak apa boleh, tidur jadi puas. Tidur awal pukul 9. Di pondok mana ada TV. Bila tidur tu masalah Sayyidina Muhammad pergi dua jaga. Nak tidur tak boleh lah, sakit kepala. Orang bangkit baca Quran, dia bergobek. Dulu dia gobek Gobek pinang gobek. Sayang sungguh bangkit baca Quran ke. Baca Quran waktu tu masyhur dah. Dipersaksikan oleh para malaikat dan sedap sangat baca Quran waktu tu. Tapi kita tak pernah rasa sebab tak pernah bangkit baca Quran waktu tu. Jadi kelas 9 tidur. 10, 11, 12, 1. Malah ni tak boleh pukul 9 lah kan, nak pukul 9 lah ni. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Pukul 10. 11, 12, 1, 2. Oh kita ni kalau tidur, kalau kita ni betul kita 4 jam yang tidur. Pukul 2 ni bangkit nak buat apa? Nak tidur tak boleh. Takkan bangkit orang tua nak tengok handset, tengok game, main game, tak sesuai kot. Tak ada kot. No? Masalah Sayyidina Muhammad, ambil Quran baca. Pukul 2, 3, 4, 5, paling kurang 3 jam baca Quran. Tapi tak boleh buat kalau tak mencandui Al-Quran. Faham tak? Tak boleh buat. Sebab tu Quran ni nak candu, dia kena khatam Quran 40 kali. Cuba try buat. Khatam Quran 40 kali, dia akan mencandui Al-Quran. InsyaAllah. Tapi kalau tak pi ke sampai 40 kali, tak boleh. Tak mampu. Benda ni kena mujahadah dulu, kena buat dulu. Kena buat. Sampai satu peringkat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tahu sampai tu masa saya pernah jumpa satu orang dah umur 80. Salah Sayyidina Muhammad, tapi masih lagi baca Al-Quran. Spek tadi pakai. Tak nampak dah Quran. Taib. Dia baca Quran dengan pakai toslek. Baca Quran pakai toslek. Pasal sedap Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni tak sampai peringkat pakai toslek lagi, tak baca Quran lagi.
Jadi subhanallah, jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad umur sangat berharga. Jangan kita buang sia-sia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang bagi perhatian pada rambut sangat sebab dia merugikan masa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Malah ni kita tak dapat molek. Makna dua-dua hak biasa buat tu tak ada. Jadi tak ada bukan mati. Ada, tapi depa ada kerja, masalah Sayyidina Muhammad kena bertugas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada masalah Sayyidina Muhammad pada bulan depan kita sambung insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi berkekalan kita duduk dalam keselamatan insya-Allah. Mudah-mudahan. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Jadi saya nak minta kita baca Fatihah sekali, mudah-mudahan Allah bagi keselamatan pada Ustaz Jeffrey. Dok rajin jatuh sangat ni. Jadi masalah saya nak kena suruh dia pergi cari Tok Guru hembus-hembus sikit. Jadi kadang-kadang ni ada benda-benda musuh banyak naknya. Musuh banyak. Orang buat pemulih daripada had kita tak nampak pun ada. Di pesan Ustaz Jeffrey maknanya pergi cari kata Tok Guru mana, masalah minta tolong. Minta tolong pagar-pagar bagi keselamatan kat dia. Jadi sebab kerja dia muda lagi. Kerja nak buat banyak lagi. Masalah saya nama insya-Allah. Jadi tolong doa kat saya sama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan pada Tok Guru kita, para ulama kita untuk mereka dapat meneruskan legasi yang besar untuk menepani masa depan lagi teruk kita duduk ni. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kita baca Fatihah sekali. Kita hadiah Fatihah kat dia. Mudah Allah mudahkan urusan dia. Dan bagi keselamatan pada dia insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.